Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita membincangkan tajuk kecergasan fizikal. Secara umumnya kecergasan fizikal bermaksud kemampuan dan kebolehan seseorang melakukan aktiviti seharian tanpa merasa letih serta masih mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti kesenggangan dan bersedia hadapi kecemasan. Inilah hasil pembelajaran yang diharapkan setelah kita menyelesaikan sesi kita pada hari ini. Ingatkah anda bahawa kecergasan fizikal terbahagi kepada dua kategori, iaitu kecergasan berasaskan kesihatan dan kecergasan berasaskan perlakuan motor? Berdasarkan slide ini, komponen yang berwarna biru adalah kecergasan berasaskan kesihatan. Komponen ini berkait rapat dengan kesihatan dan mengurangkan risiko penyakit hipokinetik. Komponen yang berwarna hijau jatuh dalam kategori perlakuan motor, amat diperlukan bagi membolehkan individu terlibat secara cekap dan berkesan dalam aktiviti sukan, terutama sukan kompetitif. Pada sesi PDP hari ini, kita akan berkongsi hanya aspek kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. Komponen utama ialah daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular atau disebut juga sebagai daya tahan CV adalah keupayaan sistem kardiorespiratori melakukan kerja dalam jangka masa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana. Dengan kata lain, otot jantung, sistem salur darah dan pernafasan membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan ketika melakukan aktiviti. Brisk walking, berbasikal, berenang, berzumba merupakan antara aktiviti yang boleh meningkatkan daya tahan CV. Amalan senaman atau aktiviti tersebut mampu meningkatkan fungsi jantung, paru-paru dan sistem peredaran darah. Seterusnya, dalam tempoh jangka panjang boleh mengurangkan paras kolesterol dan glukosa dalam darah serta risiko penyakit jantung. Kemampuan otot untuk melakukan sesuatu aktiviti fizikal secara berulang-ulang atau berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana tanpa berasa letih dan lesu dalam jangka masa tertentu. Daya tahan otot boleh ditingkatkan melalui senaman ringkuk tubi chulls up dan Russian twist selain daripada angmit, tekan tubi dan bangkit tubi. Semasa melakukan aktiviti chulls up, otot yang terlibat antaranya rectus abdominis dan oblique. Melatih daya tahan otot membolehkan seseorang lebih efisien melakukan tugas atau aktiviti yang berulang di samping mengurangkan risiko kecederaan. Komponen yang berikut masih berkaitan dengan otot, iaitu kekuatan otot. Kekuatan otot bermaksud kemampuan otot atau sekumpulan otot menghasilkan daya dengan kuasa yang maksimum bagi mengatasi rintangan. Selain daripada angkat berat, kita juga boleh melakukan senaman yang menggunakan berat badan seperti melakukan tak jump dan juga plank. Antara otot yang terlibat semasa tak jump adalah quadriceps, hamstring, gluteus dan pelvis, manakala semasa melakukan plank otot yang dilatih kekuatannya adalah abdominis serta oblique. Latihan kekuatan otot yang konsisten boleh meningkat jisim otot atau disebut juga hipertrofi otot sekaligus memberikan postur yang baik. Peningkatan jisim otot secara langsung boleh meningkatkan metabolisme. Sekiranya seseorang merancangkan untuk mengurang berat badan, latihan kekuatan otot membantu mengurangkan lemak badan dengan cepat. Flexibility bermaksud keupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksima dengan lancar dan rintangan yang minima. Antara senaman yang boleh meningkatkan fleksibiliti adalah senaman regangan statik dan senaman PNF. Senaman PNF ialah senam memanipulasikan contact relax muscles. Latihan fleksibiliti menyumbang kepada keupayaan bergerak secara bebas dan mudah di samping mengurangkan rasa sakit dan tidak selesa semasa melakukan tugas. Komponen yang terakhir ialah komposisi tubuh. Komponen ini merujuk kepada kadar relatif otot, lemak, tulang, dan tisu-tisu lain yang membentuk tubuh. Individu cergas mempunyai peratus kandungan lemak yang rendah. Ia menjadi penunjuk umum kepada tahap kesihatan individu. BMI selalu digunakan untuk menentukan status komposisi tubuh. Individu perlu mengukur tinggi dalam meter serta menimbang berat badan dalam kg.
Gunakan formula yang diberikan. Kenal pasti status BMI anda. Selain dari BMI, anda juga digalakkan membuat ukuran waist-hip ratio, nisbah pinggul dan pinggang. Gunakan formula dan rujuk norma yang dibekalkan. Dari status tersebut, individu sepatutnya boleh mengambil langkah yang sewajarnya. Rancang latihan yang melibatkan semua komponen berasaskan kesihatan sekiranya anda ingin memulakan regim senaman. Ingat, senaman berbentuk aerobik baik untuk kesihatan jantung manakala senaman yang menekankan kekuatan otot dan anaerobik dapat membantu menurunkan lemak badan. Rujukan. Terima kasih.